الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عهدك يا أرحم الراحمين. ربنا يسرنا ولا تعسر علينا وتمم بالخير. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa semula pada pagi ini. Dan kita ambil sedikit masa setelah kita solat subuh secara berjamaah. Sama-sama kita mengisi ruang yang ada ini dengan kita mengikuti perbincangan yang disediakan dalam sebuah kitab Asbabun Nuzul. Punan Asbabun Nuzul daripada riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan kita berada pada surah An-Nisa. Pada pertemuan kita yang lalu, kalau kita ingat lagi, pada surah An-Nisa ayat yang ke-105, iaitu menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan keadilan dengan menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan yang khianat itu tidak boleh dibela, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bukti ataupun tipu helah yang telah dibuat oleh seorang munafik yang cuba melarikan bukti kesalahan dia. Ia curi, dia alih pandangan, dia buat lari barang curi dia tu tok moh orang Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wala takun lil khainina khasimah. Jangan jadi pembela kepada orang yang khianat. Maka pencuri tadi diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita tengok pula satu ayat lagi, surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa biamaniyikum wala amaniyi ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Ayat 123. Laisa biamaniyikum, dan bukanlah dengan amaniyikum angan-angan kamu ataupun angan-angan daripada ahli kitab. Man ya'mal su', sesiapa sahaja yang melakukan keburukan, kejahatan, yujza bih, dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal dengan perbuatan dia. Wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira,
dan apabila mereka ditimpakan dengan balasan azab, maka mereka tidak akan mendapati selain daripada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Daripada Ibnu Abbas meriwayatkan bahawasanya Ibnu Abbas meriwayatkan kata dia, telah berkatalah golongan Yahudi dan Nasrani, nahnu afdalu min ghairina wa nahnu nadkhulul jannata fala yadkhuluna al-jannata ghairina. Wa qalatil Quraisy, dan Quraisy juga berkata, nahnu la nuhasabu wa la nub'ats. Daripada Ibnu Abbas meriwayatkan bahawasanya ada golongan Yahudi dan Nasrani yang berkata, kamilah golongan yang terbaik di kalangan kami, dan selain daripada kami ni tak baik. Apa musyrikin, apa Islam dak. Dan kamilah ahaqqu bil jannah, kami yang akan masuk syurga. Yahudi kata dia akan masuk syurga. Nah, dalam ayat Al-Quran pun Allah sebut apa Yahudi Nasrani ni. Dia kata, qalu lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Nah, tilka amaniyuhum. Mereka berkata dia, lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tak akan masuk syurga melainkan dia itu ialah Yahudi atau Nasrani. Tilka amaniyuhum, itulah, demikianlah itu cita-cita ataupun angan-angan mereka. Bapa Quraisy pun dia kata apa? Nahnu la nuhasabu wa la nub'ats. Kami ini tidak akan nuhasabu, tidak akan dihisab. Bila mati tak ada dah hisab. Wala nub'ats, dan mati tak akan dibangkitkan semula dah. Nah, yang kita baca tadi pun. Nah, idza kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsin. Nah, dia tanya, adakah kita bila mana jadi tanah, jadi tulang, nah, a inna lamab'utsin, adakah kita akan dibangkitkan semula? Nah. Aw abauna al-awwalun. Nah, ditanya, kalau kami mati jadi tulang, jadi tanah dah, tak akan dibangkit, adakah dibangkitkan semula? Faham? Pokok kami, tok nenek kami nak bangkit semula lah. Maknanya orang pokok Quraisy di kalangan musyrik ini tak percaya tentang kebangkitan. Fanazalatil ayah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ni kerana mereka ni berangan-angan tanpa beramal soleh, tanpa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sebenar. Wa an Qatadah, daripada Qatadah pula meriwayatkan bahawasanya kana unasun minal yahudi wa unasun minan nasara wa unasun minal muslimin. Adalah puak daripada Yahudi dan juga Nasrani serta di kalangan muslimin. Fatafakharat bainahum, mereka ni duk badi mengata di antara mereka, badi kata, badi mengaku hebat di kalangan mereka. Wa qalatil yahud wan nasara lil muslimin, katanya Yahudi dan Nasrani kepada orang-orang Islam, nabiyuna qabla nabiyukum, Nabi kita ni dulu pada Nabi lemo. Kerana Yahudi beriman kepada Nabi Musa,
Nasrani beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Musa. Nasrani ni dia kena beriman dengan dua kitab. Nasrani dia kena beriman dengan Taurat dan juga Injil. Lalu dia kata kepada orang Islam pun dia kata, kita ni Nabi kita dulu pada Nabi demo. Dan dia mengetahui banyak perihal tentang Nabi-Nabi terdahulu. Cerita Nabi Adam, cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Nuh ni juga ada dalam Taurat dan juga Injil. Ada. Ada dalam Taurat dan juga Injil. Cuma mereka ni seleweng, selepas daripada tu seleweng cerita Nabi-Nabi ni, sehinggalah lah ni cerita Nabi-Nabi dalam kitab Taurat ataupun dalam kitab Bible tu, dalam New Testament, dalam Old Testament tu, cerita tentang Nabi ni dia ngarut belakang. Cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Nuh, bila Nabi Nuh naik kapal bersama dengan Nabi Nuh ni, ada anak perempuan naik kapal. Orang lain tak selamat belaka. Lepas tu lagu mana Nabi Nuh nak tak ada zuriat. Ni cerita dalam Bible. Nabi Nuh tak ada zuriat dah. Jadi anak dia dua orang ni mikir lagu mana kita nak bagi zuriat kepada pak dia. Anak dia. Ini cerita karut dalam kitab Bible. Cerita Nabi Daud. Nabi Daud berlawan dengan Tuhan, gocoh dengan Tuhan. Tu cerita dalam kitab dia. Sebab tu bila kita tanya Kristian, tanya Nasrani, pokok Kristian ni, dia pun tak tahu cerita-cerita dalam kitab dia sendiri. Sebab dia pun tak baca. Tidak seorang Islam ni baca Quran, lepas maya baca Quran, setiap hari baca Al-Quran. Dia tak baca. Tak baca kecuali pokok padri je. Ada padri yang baca dan ada padri yang tak baca kitab dia sendiri. Sebab tu ada seorang pengkaji tu, dia buat kajian. Dia kata ajaran dalam Bible, ajaran dalam Bible dengan ajaran di gereja ni tak serupa. Tak serupa. Di gereja dia mengajar lagu lain, dalam Bible lagu lain pula. Maknanya cerita tentang Nabi ke, ajaran-ajaran dia tak serupa. Pahrianya dengan kuliah seminggu sekali je, dengan khutbah. Nabiyuna qabla nabiyukum, dia kata Nabi kita sebelum Nabi kamu lagi. Dan Bani Israel ni banyak Nabi di kalangan Bani Israel. Selepas daripada Nabi Yaqub, Nabi-Nabi selepas daripada tu semua daripada keturunan Nabi Yaqub. Semua daripada keturunan Nabi Yaqub. Batu dipanggil Bani Israel. Israel tu ialah gelaran pada Nabi Yaqub. Jadi kalau nak kata Israel jahat, cuba kena berhati-hati. Tapi kalau kata Bani Israel ni jahat, tak apa. Bani Israel lah ni, Bani Israel yang lah ni. Kerana Israel tu ialah Nabi Yaqub. Nabi-Nabi selepas daripada Nabi Yaqub ni ialah Nabi Yusuf. Nabi-Nabi selepas daripada tu. Dan Nabi Isa sendiri pun daripada Bani Israel. Lalu mereka mengaku kehebatan mereka kerana keturunan mereka ni gamar di kalangan Nabi-Nabi. Tetapi dalam masa yang sama mereka menyembunyikan perangai buruk dia ni, membunuh dan juga memfitnah Nabi-Nabi. Bani Israel ni walaupun dia mengaku Nabi-Nabi di kalangan dia, tapi ramai hak Nabi yang mereka sendiri bunuh. Nabi Yahya, dia bunuh
Pokok mana? Bani Israel lah bunuh. Tak. Kerak putus kepala. Kubur Nabi Yahya ni ada di Damsyik. Di Damsyik. Kubur kepala Nabi Yahya. Kepala ya. Tak. Duduk dalam Masjid Umawi. Nabi-nabi lain Allah Ta'ala sebut wa yaqtulunal anbiya'a bighairil haqq. Mereka ni bunuh para nabi. Tapi dia mengaku Nabi Bani Israel ni banyak nabi. Dan mereka mengetahui serta mengaku bahawasanya Nabi akhir zaman tu ada. Dan mereka mengetahui sifat-sifat Nabi akhir zaman. Dia kenal Nabi akhir zaman ni sebab dalam kitab mereka pun ada sebut tentang Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dikenali oleh puak-puak Bani Israel. Dia kenal. Allah Taala sebut alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Demo ni kenal Nabi Muhammad ni sepa mana demo kenal anak mereka sendiri. Kenal rambut Nabi Muhammad lagu mana, tinggi Nabi Muhammad lagu mana. Nabi ni disebut dalam kitab dia ni, Nabi ni naik tunggangan, naik tunggangnya unta. Disebut belaka sifat-sifat Nabi dan ciri-ciri Nabi, sehinggalah orang-orang Quraisy waktu tu bila Nabi SAW mengaku Nabi di awal-awal kebangkitan Nabi, pokok Quraisy ni dia pergi jumpa dengan pokok Yahudi di Madinah. Dia pergi jumpa, dia raya ada di kalangan kami ni mengaku Nabi, dia ni sekian. Lalu ahli kitab di kalangan Bani Israel ni raya, kalulah dia tu mengaku Nabi, membalik tanya 3 soalan. Balik tanya 3 soalan, kalau dia boleh jawab soalan ni, maka betul lah dia Nabi. Ditanya saluhum tanyalah dia tentang pemuda-pemuda yang tidur dalam gua. Cerita tentang Ashabul Kahfi. Tanyalah dia tentang rajulun, seorang lelaki yang telah pun mengelilingi 1/3 dunia, iaitu tentang Zulqarnain. Yas'alunaka an Dzil Qarnain dalam surah Al-Kahfi. Lepas tu tanya dia tentang ruh, dan soalan dan jawapan ni, jawapan ni Bani Israel ni, pendeta Yahudi ni sebut dah. Kalau dia jawab lagu ni betul. Kalau jawab lagu ni betul. Tentang roh ni, kalau dia jawab lagu ni, tu bukan Nabi. Sebab roh tak boleh jawab. Tentang roh tak ada jawapan. Yas'alunaka 'anir ruh. Bila mereka bertanya kepada kamu tentang roh, Allah Ta'ala kata kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah Ta'ala ajar Nabi, katalah kulir ruh, katalah wahai Muhammad, ruh itu min amri rabbi, ia daripada urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilm, dan tidaklah aku diberikan ilmu itu illa qalila, melainkan sikit je. Maka Nabi jawab tu betul belaka. Bila dia kata lagu tu, wa kitabuna qabla kitabukum, dia pun kata kitab kami lebih awal daripada kitab-kitab kamu. Kitab Taurat, kitab Injil, suhuf Nabi Ibrahim, semua ni ada kitab. Dan puak-puak ni dia baca kitab dia, dan dia tahu dalam kitab dia ni tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan, maka dia baca kitab dia ni, ayat tentang Nabi dia tutup dengan tangan. Dalam Quran sebut dia tutup dengan
tangan dia. Dia tutup dengan tangan, tak saya baca ayat tu. Apabila mereka berkata gitu kepada orang Islam, lalu apa-apa orang Islam pun jawab ke mana? Orang Islam jawab, Nabiyuna khatamul anbiya. Nabi kata, orang Islam kata, Nabi kita ialah penutup dan penyudah kepada sekalian Nabi. Seramai mana Nabi dan Rasul. Nabi ni jumlah dia ribu-ribu. Ribu-ribu. Tapi lepas pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada itulah Nabi. Cuma ada ustaz tu ya ada lagi Nabi. Salah seorangnya ada di Malaysia. Jadi lepas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada dah Nabi. Tak ada dah Nabi, tak ada dah Rasul. Jangan orang ngaku turun surah Yasin ke dia tu. Rasul Melayu. Surah Yasin ni turun ke dia sebenarnya. Kalau turun ke dia buat apa dia tu tak beranak lagi turun dah. Tiba-tiba dia baru ada zaman ni dia ngaku surah Yasin turun ke dia. Ni ramai pengikut. Bukan tak ada orang ikut, ramai pengikut. Mocik-mocik duduk masjid belakang jadi pengikut dia. Duk ngamal dengan Yasin, dapat jaminan masuk syurga. Mengaku dengan bangganya, kami ni dapat jaminan masuk syurga dah. Ni timbul pula baru, hadi minallah. Ni nama sedap tu kuat Arab. Kalau tak ngaji, kalau tak tahu, tiba-tiba nak dekat dengan agama, salah jumpa dengan dia ni, sudah. Kerana ajaran Islam tu terang, jelas, tidak kata kena sembunyi-sembunyi, kena rahsia-rahsia, tak ada rahsia-rahsia. Ni nak pergi mai kita ikut pengajian kita sini bisik koyak, tepak pun rahsia. Ni pergi buat perjumpaan ngaji situ, jumpa untuk guru, kena amal zikir tu, kena amal zikir ni. Zikir yang diajar ni, zikir nak amal ni yang paling mula-mula sekali utama ialah zikir daripada Nabi SAW. Hak tu dulu. Nak baca zikir gapo? Dia mesti ada zikir itu riwayat daripada Nabi. Dan lagu mana hak Nabi buat? Ni nak amal. Nak amal apa ni, tahlil la ilaha illallah. Setiap malam 1000 kali. Setiap malam 1000 kali. Lepas tu nak hadiah pada orang. Tulis ada whiteboard dalam bilik khusus pak yang duk ngatik tu, la ilaha illallah malam ni 1000 kali, malam esok 1000 kali, malam lusa 1000 kali. Lepas tu siapa-siapa nak amal tahlil ke dia 1000 kali ke berapa ribu kali ke, royak. Dia pun, orang tu pun nak beri nama, nak ngatik ke anak-anak dia ni, beri nama dia pun pergi di whiteboard tu, dia potong lah. Dia potong hak 1000 kali, 3000 kali ni dia potong. Ni amal sedekah ke, hak si mati ni. Senang dia potong lah gitu. Ni buat sepo potong markah. Habis hak dia kata hak dia 1000 kali tu dia beri ke kawan ni. Boleh lah ngopoh. Sikit-sikit lah ni. Jadi tak boleh, tak kena dengan apa yang tidak menepati dengan ajaran yang sebenar. Nak tahlil ke nak apa ke, mestilah tahu. Jangan turut saja-saja. Kena tahu. Ni tahu lagu mana. Kita ni tahlil ni untuk apa? Matlamat tahlilnya untuk apa? Kita ajak orang tahlil ni untuk apa? Berkata tahlil ni kena buat sebab ada orang mati. Kalau tak ada orang mati tak payah buat tahlil. Tak boleh buat tahlil. Sebab tak boleh buat tahlil kalau tak ada orang mati. Nak tahu nak risau apa? Maknanya kita kena tahu. Seperti mana hadis-hadis Nabi SAW meriwayatkan lagu mana orang zikir, lagu mana zikir-zikir yang dibaca oleh Nabi. Hak Nabi suruh buat berapa kali
Ada disebut dalam hadis-hadis. Berkata kita nak buat sebanyak ni, banyak-banyak. Nak banyak tak? Nabi sendiri pun sebut hari Jumaat nak zikir, perbanyakkan zikir selawat pada aku hari Jumaat. Perbanyakkan. Bukan kata kena cukup 1000 kali. Perbanyakkan. Habis banyak setakat mana yang kita mampu. Bila mereka berkata kitab mereka lebih dahulu daripada kitab kamu, maka orang Islam kata wa kitabuna yaqdi ala sairil kitab, wa kitabuna yaqdi ala sairil kutub. Kutub ni maksudnya banyak kitab. Kalau kitab satu, sebutir kitab. Kitaban atau kitabaini, 2 kitab. Kalau lebih pada 3 kitab, dia jadi kutub. Ni ada banyak jamak, mufrad, musanna, jamak. Bahasa Arab ni dia ada 3 ni, tak lagi dah. Dia mufrad, musanna, jamak. Kalau seorang lelaki, rajulun. Seorang lelaki dia panggil rajulun. Kalau 2 orang lelaki, rajulaini, 2 orang lelaki. Kalau 3 orang dan lebih, dia jadi rijalun. Atau jamak taksir, dia panggil taksir. Dia ada jamak muzakkar salim, muannas salim, jamak taksir. Maknanya lebih daripada 3 ni dia ada muzakkar salim. Muzakkar salim ni kalau muslim seorang, muslimani 2 orang, muslimuna lebih pada 3 orang, muslimuna. Kalau muzakkar salim, nak tengok pula majrur ke tidak majrur. Dia kita baca Quran, kita akan jumpa lalu. Apa tiba-tiba ada muslimina, patut jumpa pula muslimuna pula. Apa tu? Sebab dia ada depan dia tu. Harfu jar, dipanggil harfun jar. Ada perkataan min. Kalau min ko, an ko, fi ko, dalam Quran kan, fi, min, an, tu semua tu harfun jarrin. Bila ada tu, kalau ada belakang dia huruf akan jadi majrur, baris bawah. Muslimin, minal muslimin. Kalau minal muslimun, salah. Minal muslimin. Ni. Muannas salim, muslimatun, seorang muslimat. Kalau 2 orang muslimat, muslimatani, 2 orang muslimat. Tu ngaji bahasa Arab ni. Muslimatani, 2 orang muslimat. Mana kita pergi kata siapa yang ada dalam masjid, kita kata muslimatani. Ile kata. Tak, muslimatani. Gapo dia? Muslimatani. Siapa dia? Nama orang ke? Tak, 2 orang muslimat kita kata. Kalau lebih pada 3 orang muslimat, muslimatuna, salah. Sebab dia muannas, dia tu perempuan. Maka dia jadi muslimatun. Lepas tu kita jumpa dalam ayat Al-Quran as-samawat. Apa as-samawat? Tu jamak muannas salim. Langit ni sifat nama-nama benda ni kebanyakan nisbah kepada perempuan. Kipas, lampu ni semua ada ta marbutah belakang. Ta marbutah ni tanda perempuan. Muslimat dipanjang, ada alif ta. Benda basic bahasa Arab. Jadi kita jumpa oleh Quran, kalau muslimat maknanya orang perempuan banyak. Wal muslimina wal muslimat, jumpa oleh Quran maknanya orang perempuan banyak, orang lelaki ramai. Orang lelaki ramai, orang perempuan ramai. Lalu orang Islam jawab, kitabuna yaqdi ala sairil kutub. Kutub ni banyaklah. Maknanya Al-Quran penyudah
dan juga orang panggil pelengkap kepada semua kitab-kitab yang sebelum daripada tu. Nah, maknanya Bible ke apa ni, Taurat ke ni tak boleh dipakai dah. Tidak boleh dipakai, dia tak lengkap dan tak sesuai kerana tidak mengikut peredaran zaman. Hak tak ikut peredaran zaman ni Taurat dengan Injil. Yang mengikuti peredaran zaman dan mendepani zaman ialah Al-Quran. Bukan kata Al-Quran ni tak mengikut peredaran zaman. Salah siapa kata lagu tu. Boleh rosak akidah. Rosak akidah. Apalagi kata Al-Quran ni ketinggalan zaman. Sudah. Rosak akidah. La inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang menjaga Al-Quran sampai hari kiamat. Tak ada orang panggil, tak ada orang pernah berjaya untuk mengubah suai Al-Quran. Tak ada. Tak. Nak ubah bentuk mushaf boleh. Tak. Daripada hak baris kita bubuh makna bawah dia sebutir-sebutir jadi Al-Quran tu nampak sepatah perkataan. Buat lagi, tapi nak ubah ayat tak boleh. Tak boleh. Kalau dia berjaya ubah ayat Al-Quran, dia buai atau dia tambah, bila dia cetak, lepas dia cetak tu orang ceh lalu, orang tahu lalu. Kerana Al-Quran sentiasa dibaca dan Al-Quran ni berada di dalam dada ramai para hufaz yang menghafaz Al-Quran. Duduk oleh dada. Tak boleh nak pelawak. Serta Al-Quran melengkapi semua ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu. Ada sebahagian daripada kitab-kitab ni hukum hakam dia dimansuhkan, diganti dengan hukum yang baru dalam Al-Quran. Mansuh. Nak taubat Bani Israel, nak taubat lagu mana? Allah Ta'ala sebut lagu mana nak taubat? Faqtulu anfusakum, dengan cara membunuh diri. Bukan bunuh diri sendiri dah. Masuk satu tempat yang gelap, ramai-ramai bawa senjata. Lepas tu badi kewa. Kewa pedai, kewa parai ko dalam gelap tu, siapa dia kena matilah dia. Lepas pada tu ada orang tak mati, semua dikira diampunkan taubat. Diampunkan. Diterima taubat. Tu cara zaman Nabi Musa. Zaman lah ni Allah Ta'ala ayat sebut, siapa dia bertaubat maka minta ampun dengan Allah dengan sebenar-benarnya, Allah Ta'ala terima taubat. Mudahnya mudahnya Allah Ta'ala beri kepada umat kita ni, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mereka berkata lagu tu, turunlah ayat ni. Maknanya ada dua riwayat. Dua riwayat dan sentiasa berlaku setiap masa tempoh penurunan Al-Quran ni. Pokok Yahudi ni sentiasa orang panggil duduk mengata lah, duduk nak challenge orang Islam. Nak challenge orang Islam dengan menyebut kelebihan Nabi dia. Walaupun orang Yahudi ni sendiri pun tentang Nabi Musa ni tak semua yang ngaku sebagai Nabi. Tak semua yang ngaku sebagai Nabi. Bahkan yang mengaku Nabi Musa ni hanya dia mengaku sebagai raja. Mengaku sebagai raja kerana menyelamatkan daripada Fir'aun. Kerana menyelamatkan mereka daripada Fir'aun. Selamat daripada Fir'aun, maka lepas pada tu dia mengaku raja. Tapi mereka ni tak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikut dah Nabi Musa tapi tak yakin dengan Allah Ta'ala.
Bila mana selepas daripada selamat daripada ni Firaun seberai laut, duduk tengah jalan, lalu dalam perjalanan itu mereka lihat ada orang sembah berhala. Dia kata, qalu ya Musa, dia kata kepada Nabi Musa, ij'al lana alihatan kama lahum alihah. Tolonglah buat ketek kau kita ni Tuhan supaya mutu ada Tuhan. Sebab bagi mereka Tuhan ni kena tengok, kena nampak tengok untuk disembah. Apabila Nabi Musa AS pergi ke munajat, lalu pokok ni Samiri ni dia ambil, dia kumpul barang temaga dan dia buat bentuk seekor lembu. Buat seekor lembu. Dia panggil lembu Samiri. Orang panggil lembu Samiri, bukan nama lembu tu Samiri. Samiri ni hok jom buat lembu tu. Jom buat lembu tu. Bila dia buat, muka Samiri dikatakan dia ni ahli sihir. Lepas dia buat tu, lembu patung tadi boleh keluar suara. Dia kata, inilah Tuhan kamu, iaitu Tuhan Nabi Musa, marilah sembuh. Dia kata, ni Tuhan Nabi Musa ni, mari sembuh. Pakat sembuh tu. Cerita dia tu dalam surah Al-Qasas pun ada, dalam surah apa lagi, Al-Anbiya, tentang Nabi Musa pergi munajat. Bila Nabi Musa balik munajat, tengok-tengok sebahagian daripada pengikut dia ni duk sembah patung lembu tu. Kalau kita pergi di Mesir ni, kalau kita pergi ziarah melawat di mana, selatan, di bahagian selatan. Di selatan ni berdekatan dengan orang panggil dekat di ni Bukit Tursina. Pergi dekat dengan Bukit Tur. Watur. Allah Taala guna nama Bukit Tur. Di Tursina tu dia ada satu tempat situ tu, di batu besar tu, bentuk lekuk dalam tu bentuk seekor lembu. Dia kata ini, orang kata tu lembu yang dibuat oleh Samiri, kesal dia. Ada Arab sebut, dia kata ni bukan kesal, bukan lembu tu. Lembu tu tak ada dah. Nabi Musa penghancur dah. Itu ialah batu yang diletak acuai untuk buat lembu. Batu dia lekuk gitu. Boleh tengok lagi lah. Ada di Bukit Tur, di Tursina. Dan Al-Quran tak ada lah, orang tak boleh challenge dah. Mana-mana tak ada, mana-mana kitab selepas daripada itu atau sebelum daripada itu boleh menandingi Al-Quran. Hebatnya Al-Quran ni, dan dialah satu-satu mukjizat yang boleh dilihat sampai hari ini. Bukan sekadar boleh dilihat, masih digunakan sampai hari ini dan tetap menjadi mukjizat lagi. Bukan kata menjadi mukjizat zaman Nabi dah. Ni jadi mukjizat lagi Al-Quran. Jadi mukjizat lagi Al-Quran. Tak, kalau kita kata ada tu kat Nabi Musa ada. Pergi ambil tu kat Nabi Musa. Tak, pergi ambil tu kat Nabi Musa kalau ada. Ada dalam setengah zaman ni sebut ada lagi kita tu kat Nabi Musa. Tak, disipai. Pokok Yahudi sipai. Tu kat Nabi Musa. Dia kata kalau tu kat Nabi Musa tu ni jadi mukjizat lagi, pergi ambil, cuba ketuk batu nak tahu tu bi air ke tak. Sebab Allah Ta'ala suruh Nabi Musa ketuk batu. Idrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 aina. Allah Ta'ala suruh Nabi Musa ketuk batu. Bila Nabi Musa ketuk batu dengan tungkat dia, terpancar 12 mata air. Terpancar 12 mata air.
Kalau lah ni kita pergi tengok tempat Oyun Musa tu, ada jadi dia korek sebuah lagu. 7 butir apa ni, tinggal lah ni 7 butir dah. Hak lain-lain tu kambuh. Dan ada hak tak ada air dah, ada lagi hak ada air. Dia kesal daripada telaga dipanggil Oyun sebab Nabi Musa ketuk dengan tukar dia. Tapi kalau ambil lah ni tukar Nabi Musa ketuk ataupun pergi pak laut ketuk nak suruh terbelah, tak terbelah dah. Tak terbelah. Tapi Al-Quran masih jadi mukjizat. Tak. Orang baca Al-Quran, baca, siuk dia air. Tak siuk pun tak apa. Tak siuk pun tak apa. Baca Al-Quran dekat air. Orang Jepun buat kajian, tengok air tadi bila dibaca Al-Quran, dia duduk dekat angin air duduk dekat dengan Al-Quran. Al-Quran tu boleh air tadi terhasil, dalam air itu terhasil kristal yang baik, kristal yang molek. Kristal yang molek, yang mana tak dapat dihasilkan daripada mana-mana bacaan. Dia buat kajian, dia gitak di tempat gereja suruh jampi, dia gitak pada Sami suruh jampi. Semua tu memperlihatkan nampak kristal molek belaka, tapi hak terbaik nampak paling banyak dia keluar bila mana baca Al-Quran. Sebab air ni kalau kita kecek, kita baca benda-benda baik, kita baca Al-Quran, kita baca doa, dia mengeluarkan kristal yang baik. Dia menghasilkan kristal-kristal yang bagus untuk tubuh manusia. Sebab tu duduk dekat dengan air-air ni, kalau kita nak minum ni, jangan kecek benda-benda ngarut. Jangan kecek benda ngarut, jangan ngata, jangan puduh orang, jangan marah. Sebab air tu kita minum. Air itu kita minum. Jadi kristal yang tak bagus masuklah tubuh kita sendiri. Sebab dia boleh merangkak gelombang dan menghasilkan kristal. Tapi kalau duduk dekat tu, kita baca Al-Quran, kita doa, kecek benda-benda hak molek, air ni akan merangkap gelombang yang baik dan menghasilkan kristal yang baik. Bila kita minum, bagus untuk kita. Lepas tu baca Quran, letak air. Air kita nak minum kau, nak bagi anak-anak minum kau, letak air. Ni suruh Tok Imam buat mai ajak letak air. Ni suruh Tok Imam mai ajak letak air, dia mai ajak di tak letak air. Yaqdi maksudnya melengkapi, menghukum dengan seluruh kitab, termasuklah undang-undang syariat daripada Injil dan juga Taurat ni sudah dilengkapi oleh Al-Quranul Karim. Batu Kristian dia tak boleh nak guna Al-Quran, tak boleh nak guna dia punya Injil untuk berhukum pada manusia. Sebab tu dia boleh buat hukumnya sendiri, undang-undang sendiri. Dia buat undang-undang dia ikut otak dia. Dia ikut otak dia. Orang curi masuk jail, dia guna hak tu. Kita pun terima hak dia juga. Kita guna terima hak dia juga. Dipanggil undang-undang sivil. Undang-undang sivil tu hak tidak daripada Al-Quran. Kita guna hak dia juga. Hak dia tu sendiri bukan daripada kitab dia. Bukan daripada kitab dia. Puak Nasrani, puak Yahudi sendiri pun tidak menggunakan kitab dia untuk berhukum menjadi panduan. Tak ada. Dia hanya sekadar jadi manuskrip saja untuk dia baca. Tu pun kalau dia nak baca lah, tapi kebanyakannya tak baca, tidak baca. Dia baca pun celaru, kerana dalam Bible ni, Bible sendiri pun banyak versi, versi ortodok, versi Kristian ortodok lagu lain, versi Protestan lagu lain pula. Dia banyak. Adapun hak orang panggil Injil, yang mana masih lagi ada hak tersimpan dan tak digunakan, tak guna dah. Injil hak lama tu kebanyakannya belum ada lagi tokok tambah. Belum ada tokok tambah ni,
disipai di sebuah gereja. Mesti ingat di Itali ke di mana tu waktu tu. Tak, sebab orang buat kajian nak minta tengok, maka bila tengok dari tu nama Nabi Muhammad tu masih lagi diguna Nabi Muhammad. Dan dalam Injil pun dia tak boleh nak sapu buai lagi lah ni. Ahmad tu masih ada dalam Injil nama Ahmad. Dan disebut dalam bahasa Hebrew pun Ahmad juga. Dalam bahasa Hebrew ni bahasa orang-orang Yahudi. Dalam perkataan itu tu sebut nama Ahmad. Cuma dia terjemuh nama Ahmad tadi dengan perkataan dengan makna lain. Dengan makna lain. Sedangkan tu nama adalah nama Nabi. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dalam Nabi Isa sebut, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya. Ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran. Aku memberi berita gembira tentang kenabian dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat dan juga wa mubasysyiran bi rasulin, tentang berita tentang kenabian yang akan mari min ba'di ismuhu Ahmad. Lepas daripada aku, Nabi Isa kata ada nama Nabi Ahmad. Tak boleh nak hapus. Bila mana Allah tegur, Allah Ta'ala turunkan ayat ni, Allah Ta'ala kata laisa bi amaniyikum, bukanlah daripada angan-angan kosong kamu, wa amaniyi ahlil kitab, wala bi amaniyi ahlil kitab, dan bukan daripada angan-angan kosong puak-puak ahli kitab. Maknanya orang Yahudi, orang Quraisy pun tak sedut berangai lah. Tak sedut berangai kata kita tidak akan dibangkitkan dan tidak akan dihisap. Kalau kita mati ke, matilah, tak ada apa-apa, dah mati. Tak ada. Jangan berangai lagu tu, dan jangan berangai masuk syurga. Yahudi Nasrani kata kita je masuk syurga, orang lain tak boleh masuk. Berangai. Allah Ta'ala kata man ya'mal su' an yujza bihi. Siapa buat jahat tak kena dengan kehendak Allah Ta'ala, dia akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Banyaklah benda-benda yang tak ikut kehendak Allah ni, semua akan dibalas belaka. Semua akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Dan semua amalan, bila sebut amalan ni, daripada kita bangun sampailah kita tidur balik, hak kita kenyit mata ke, hak kita jeling ke, hak kita tuai telinga kita nak dengar ke, hak kita kuih dengan jari kita ke, hak kita beri isyarat dengan muncung mulut kita ke, semua tu amalan belaka. Semua tu amalan belaka. Bukan kata amalan ni nanti duduk atas jadah akad takbir semaya ataupun buka Quran baca ataupun apa lagi, pergi tasbih ke zikir, tu baru amalan. Tak. Amalan ni start daripada bangun, hak gerak tu amalan selalu. Sebab tu pergerakan kita umat Islam ni diajar oleh Nabi SAW. Startnya bangun-bangun tu gerak mulut lalu. Mulut gerak selalu. Paling sebut nama, paling kurang sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Dan Nabi ajar alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lepas tu Nabi kata apa? Orang yang bangun tu sebut nama Allah, kemudian pergi berwuduk, pergi bersihkan diri dan berwuduk semaya. Maknanya dia ajar gerak lagu tu. Dia kata pergi kat bangun, lepas tu pergi kecing, tidur balik. Pergi kecing, tidur balik. Nak subuh lala dah, tidur balik. Tidak diajar gitu.